Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua. Hari ini kita berpeluang untuk bersama-sama dengan Tan Sri Ahmad Badri Zahir dan juga Datuk Profesor Muhammad Fadzil Abdul Rahman, bekas ahli pancaragam Brass Band Kolej Sultan Abdul Hamid. Beliau seorang daripada seksyen trumpet, Datuk Prof. Right. Betul. So hari ini kita nak mulakan, kita katakan, wawancara sepintas lalu dalam kenangan bersama Kolej Sultan Abdul Hamid Brass Band. Jadi selepas daripada kita kata tamat pengajian di Kolej Sultan Abdul Hamid, Datuk Prof kemudian menjejaki your career path. Boleh input kita sedikit tentang your career development? Alhamdulillah, kalau budak band ni, terima kasih pertama sekali kepada saudara Zainal Mokhtar lah, kita panggil Tad lah no. Ya, baik. And then saya pula lebih senang dipanggil Fadzil lah, tak payahlah Datuk Profesor semua tu tak bawa ke kubur pun. Kita buat macam zaman sekolah dulu juga. Okay, so baik. Jadi masa time sekolah dulu biasalah kan, kita ni saya ingat budak-budak band ni lazimnya bukan semua lah, ada juga yang baik. Kita ni kira macam nakai lah masa sekolah dulu kan. Tapi kalau tengok Fadzil lah, kalau tengok dari sudut budak band ni, saya kata overall semua nakai, termasuk nakai. Secara umum mungkin ada yang dispute lah, ada yang tak setuju, mereka takut nanti wife mereka kata rupanya kat sekolah dulu nakai. Ramai yang mungkin tak mau nak camouflage, tak mau nak habaq yang betul masa sekolah tu nakai. Kadang-kadang orang tak faham antara jahat dengan nakai ni. Nakai ni lain, jahat ni lain. Right. Kita ni rasa budak band majoriti nakai, bukan jahat. Nakai tu bukan macam mana, seronok bila cikgu kata ada latihan, keluar kelas, tak payah pergi kelas. Tu yang seronok sangat tu. Bila ada latihan, pantang tunggu announcement. Ada orang bagi tahu, budak band keluar saat pergi buat latihan, tu dia masa tu semua seronok. Yang tu yang orang kata nakai. Jadi habis latihan orang suruh balik, kita tak balik, duduk kumpul dalam band room. Jadi benda-benda macam ni yang kadang-kadang orang salah tafsir, orang duk kata kita ni jahat, bukan jahat, nakai. Sebenarnya saya lepas habis belajar tu, habis sekolah, kita masa tu masih lagi orang kata dengan dunia band ni tak habis-habis. Sebab tu saya sebenarnya just nak kongsi sikit lah kan. Orang kata dulu saya dengar kita punya Tan Sri Ahmad Badri, kita kata dia masuk band lambat sikit, dia kata sebab ayah dia ustaz. Dia takut orang kata anak ustaz main muzik. Jadi saya pula pengalaman macam tu juga. Jinak dengan band ni awal sebenarnya, tetapi tak berani masuk kerana ayah duk pegang rotan. Dia kata kalau masuk pancaragam ke, dia orang tua ni masa zaman tu, dia tak tahulah, dia tak bagi masuk apa, dia suruh baca buku ya, dia suruh belajar. Sebab rasanya, padahal saya duduk di barek polis pancaragam tu, hari-hari duduk dengar band. Every day, tiap hari dengar band dah sebati daripada orang kata celek-celek mata ya. Terus dengar band dah. So jadi bila kita nak masuk, orang tua pegang rotan tak bagi, so saya tengok daripada jauh. Saya duk ingat lagi, duk admire tengok band main lagu stylistic pada waktu tu. Saya ingat lagu stylistic apa tu yang ada trompet solo, lepas tu satu part tu stylistic tu, tengok kot tepi meleleh yak liang. Orang kata tengok pencaragam nak masuk masa tu tak boleh. Takut nanti ada orang report kat orang tua kena masa tu. So jadi seronoknya tengok stylistic. Lepas tu pula tengok Mr. Rama. Mr. Rama ni saya ingat dia satu perkara lah, selain daripada kebaikan dia dengan band, dia ni kuat rokok. Dia isap rokok cukup kuat. Dia lalu je berbau rokok tu. Tu satu. Kemudian kedua, dia kalau main calti satu. Dia punya minat, kalau tak salah dia lagu calti. Itulah kalau saya mesti ingat lagu. Dia kalau zaman kita dulu, dia kondak 2 lagu je. State Anthem dengan Bobby. 2 lagu dia kondak. Dan Bobby ni pula Razif Yahya trombon. Tiba-tiba dapat barang kat Bobby ya.
Sebab Ya, itulah ya. Depa hafal. Jadi saya seronok dengar trompet solo lagu stylistik tu, ada seorang solo, tak ingat siapa main solo, tak tahulah. Mahyudin kah siapa kah, tak ingat masa Kalau waktu saya tu. tak silap, kalau tak silap Mahyudin lah. Mahyudin main lagu tu. Mahyudin, Maha kita panggil dia. Mahyudin lah solo. right. Kata Tera ada ni solo stylistik, lepas tu band sambut kat belakang. Tapi yang seronoknya kita ni, pencaragam sekolah kita ni, yang saya tak boleh lupa, kita ni banyak main unison tau. Kita antara masalah kita di college ni dulu, pertama kita tak ada cikgu yang betul-betul proper mengajar macam kita duk kata tu lah. Satu lagi kita ni main hantam unison semua all the way sampai habis. Jadi yang bezanya dengan kita tengok sekolah yang proper dapat cikgu ni Kek Hua apa semua masa tu, Asma belum lagi sama standard yang kita je Asma. Depa ni dah Hawaii dah expose kepada harmony tau. Jadi sebab tu depa punya internal balancing pancaragam tu, lepas tu dengan dia punya harmony tu better. Tapi ni kita kuat dengan semangat. Ustaz Abdul Hamid ni budak college ni kuat dengan semangat. Tak balik rumah apa sebagainya. Itu je yang beza kita dengan depa. Kalau I nak add in sedikit kat sini. Kadang-kadang kalau kita compare macam Kek Hua for example, memang college band kita benchmark kita ni seolah kita top level, kita benchmark dengan PRM. Betul. Betul tak? Kita tak benchmark against Kek Hua, kita benchmark against police band. Police band, betul. Baru ni yang bila kita duduk sembang ni masalah dia. Contoh, kita nak buat lagu Hawaii 5-0, nak buat siang, tapi simpan. Bila kita simpan, tiba-tiba Kek Hua keluar, Kek Hua main dulu. Itu yang kelompok macam ayam kena sebelah kan tu. Itu yang Jai buat turun drama nak pergi bergaduh saja. Washington Post Kek Hua main dulu. Kita praktis dulu, Kek Hua main dulu. Betul. Sebab zaman tu pun dia orang ada spy tu, dia orang hantar tengok Kek Hua berlatih lagu apa. Kita college pula duk pergi tengok apa Kek Hua berlatih lagu apa, Kek Hua pula main tengok college ni duk berlatih. So dia ada perspektif, dia kata competitiveness di antara band dengan band ni. Cuma kita yang lebih budak-budak college ni, kita tak ada sokongan. We do not have support. Sekolah tak support, cikgu-cikgu tak support, mak bapak tak support. Dan ABG tak support, semua tak support. Kita semua tak support. Saya mengakulah benda tu pasal apa. Bila last kali saya nekat masuk pancaragam ni, honestly speaking lah, uniform semua sembunyi, bungkus dalam beg, sembunyi bawah katil, takut ni kita benar nak kisah benar, orang tua arwah dah lah mendengar orang kata bunyi, balik tu sembunyi gulung halus tu bawah katil. Bila nak keluar balik remote tu, ambil setrika rumah piayan dekat kelas rumah punya tekut. Lepas tu sampin masa tu nak cari sampin biru tak ada, bahasa kasar lah orang kata, rembat kain sekolah kak dulu hak warna biru. kain sekolah warna biru tu pecah rahsia, lipat pakai jadi samping ni, elok juga orang tak tahu juga. Jadi pengalaman dengan pencaragam ni pada saya comradeship lah. Saya suka comradeship dan saya tak lupa juga, tak selalu suka sebut tak tahu pasal apa. Tiap kali nak sampai dekat tempat majlis dia, put on your first button. Itu Betul. Oh, ingat lagi. Ingat, put on your first button. Pasal budak-budak band ni dia tak akan bubuh kat atas tu. Dia buka bagi longgar kan. So Jadi nak tanya Datuk Prof sikit ni. Tentang daripada college band. Fadil tak mau. Ada Fadil kita. Daripada college band sampai kita ke dewasa, dalam pekerjaan dan sebagainya, character development, ada hubung kait tak character development kita dalam band yang bawa positively dalam kehidupan kita? Memang sangat banyak. Pertama sekali comradeship lah. Semangat setia kawan tu. Sampailah tengok dalam grup college band tu sampai pukul 12 malam orang duk message lagi. Yalah kita, orang kata apa, saya raikan. Walaupun setengah orang dia tak suka lah ke 12 ke 1, tapi saya raikan, saya seronok baca. Saya mungkin tak participate sangat tapi baca. Sebab tengok
pengalaman senior kongsikan. Right. Dan tapi saya bila cakap dengan Badri ni dua perkara lah dengan Tan Sri kita ni, ada dua benda saya ingat. Pertama, mana zaman sekolah dulu ada orang menyanyi lagu Din Martin. Jadi kecuali budak band ni. Oh, dia ingat lagi. Kecuali budak band. So tengok tak nyanyi Din Martin dengan sengit mulut semua cukup. Pada hari guru tu Pak Din main drum. Kalau tak salah. Pak Lan On main siapa? Main clarinet ke apa? Pak Lan On clarinet. Tan Sri clarinet. Tan Sri itulah. Tu ingat kata hebat masa sekolah menengah time kita tu, siapa nak dengar Din Martin sangat kalau bukan budak band. Tapi pengalaman nak abang main masa performance tu ketat pokok. Pasal tak pernah menyanyi dalam orang kata big crowd kan. Ya. Tapi kami kena book. Ya, betul. Prefect. Betul. Tapi yang confirmnya saya tak bu lah kat bawah tu, saya appreciate lah. Cuma bukan pasal kawan, pasal Din Martin tu bukan sembarang orang tahu, sebab dia bu dia pun tak faham Din Martin. Sampai hari ni kemudian ya, satu lagi yang tak boleh lupa masa kita buat malam apa, tak tahu dengan band Asma kot. Tan Sri kita main clarinet, saya main drum lagu Dark Eyes. Waktu persembahan malam. Dia main drum, tapi yang saya tak boleh lupa sampai mati tu, saya pukul drum tu waktu dia solo. Drum tu, kaki dia tak ada rubber. Bila tak ada rubber, dia berjalan kuat. Dia berjalan atas stage tu. Pucat berbelu. Masa duk roll drum dia duk solo tu, tahun solo tu drum saja. Solo drum tu benda tu berjalan, getah tak ada kat bawah. Dia jalan, arwah Rais tepi tu kata, Rais, tolong tahan tak, kata gendang ni duk berjalan pergi kat Badri tak. Jadi aku kata, diri Sat buat showmanship lah kuno lah. Tolak balik ke. Dan lepas tu Rais, arwah lah Rais tolong jadi pengadang, tahan drum tu tak payah berjalan ke depan. Dia main tolong. Rais ni pun legend lah. That's among the memories lah kan. Yes. Kalau kita kata positive impact budaya college band ni untuk kata perkembangan diri kita. Setengah cikgu kalau tengok dia kata budak-budak band ni semua nakal. Okey. Tapi kalau kita lihat dari sudut positif ni sebagai as an academician, macam mana you tengok dia punya contribution? Sebenarnya kita kadang-kadang manusia ni dia salah tafsir. Waktu sekolah kalau orang nakal itu is common. Bagi saya bukanlah satu perkara yang kita tak kata benda tu baik. Mungkin cikgu pada waktu tersebut nak didik kita bagi jadi manusia. Tak salah cikgu bila dia tengok macam tu. Tetapi secara peribadi saya tengok kenakalan budak tu sebenarnya pembentukan jati diri seseorang budak-budak, terutamanya waktu kita sekolah menengah lah. Kita sebenarnya pada waktu tu usia remaja ni dia rebel, dia manusia ni biasa dalam usia macam tu dia sentiasa suka nak rebel apa yang orang suruh buat. Bila orang kata buat ni, jangan buat ni, kita yang tu yang kita nak buat sangat. Jangan tuan kelas yang tu yang buat contoh. Tapi tuan kelas bukan tuan kelas saja. Tuan kelas beralasan, profesional lah. Latihan hari sukan. Academician ni bagus dia, masalah. Latihan hari sukan lah, latihan hari ucapan lah. Dia orang kata apa, nakai bersebab. So if I may add in, Fazil, you are among one of those band members yang stand out dari sudut nakalan. Kadang-kadang aku pening juga pasal tu. But at the end of the day, bila I jumpa you di Kuching, Sarawak, so my MBA keluar tapi kena kopi, yang ni I jadi very very proud of you to one point is because kita sekali dalam band, kita nakal sekali, but suddenly tengok macam you, macam Tan Sri, that means most of the band members boys, they are very successful in their own way, kan.
So yang ni yang bagi saya, I have to create this orang kata wawancara informal so that let it be known, macam you Tan Sri, banyak lagi, and then Azmel kan, Profesor Mazlan On, malah kita ada Datuk Sri Mazlan Lazim, Deputy IGP. So semua ni budak-budak band, sama ada kita short term ataupun long term, but we are very successful. Dalam banyak-banyak occasion yang kita involve, yang mana satu you tak boleh lupakan? Memang tak boleh lupa, selalu tradisi kita pelik sikit. Yang seronok lebih tak tahu tang mana, tiba-tiba orang dah habis main sukan, menang, dapat pingat mai, kita duk tolak orang masuk dalam kolam ayam. Tak tahu. Duk fikir balik apa kaitan apa ni campak orang masuk dalam kolam tu dengan yang orang raikan kemenangan, kita faham. Tapi dah jadi tradisi. Kami dah cuba nak jadikan tak ada apa. Cuma setakat main je, tapi seronok lebih pada orang dapat pingat main. So jadi bagi saya sebenarnya pada zaman tu kita cuba juga nak tangkap Tan Sri Badri kita. Tak ada, dia lari dulu. Dia tahu lepas tu memang dia akan kena, lepas tu dia lari. So jadi pengalaman tolak dalam ayak tu, dia pada saya lah, dia satu true reflection that we enjoy what we are doing. Apa yang kita buat tu kita enjoy, walaupun kita tak ada kaitan, tak dapat anugerah apa pun, tetapi keseronokan kita achieve satu-satu perkara yang kita hajatkan dan dapat accomplish, kita rasa macam tu a huge success, dan kita orang kata apa, express kita punya keseronokan tu dengan campak orang masuk layak meraikan lah, kunun-kunun. Yang itu untuk perkembangan. Yang satu lagi, dia orang berebut bila habis occasion nak balik ke sekolah, semua berebut ambil first trip, sebab second trip bicycle akan naik atas pokok. Yang selalu duk kena Profesor Mazlan On, dia punya bicycle tu. Itu yang saya kata, kadang-kadang benda-benda macam tu orang tengok kata jahat, tapi sebenarnya bukan jahat. Kita bukan nak cover lain lah. Dia nakai lah, seronok. Dia jadi macam satu excitement zaman remaja ni, zaman budak-budak ni. Apa lagi lah yang lebih seronok, kita tak fikir apa waktu tu. Yang kita fikir pergi sekolah, balik tanya mak ayah apa ada makanan, tak ada duit, minta duit. Dan itu je, jumpa kawan-kawan. Zaman kita pula mana ada Facebook, mana ada apa nama social media sebagainya. Paling ada pun duk pergi tengok orang main skating ring dekat dengan dekat Pumpung tu. Padin, zaman kita ada kedai busu. Itu betul. Budak-budak band duk duduk kat situ, kita jadi pengawas payah sikit. Kenapa dia isap pokok situ ya? Bila jadi pengawas ni susah sikit. Baik dengan budak band, nak tangkap budak band ni dia rasa bersalah. Tak boleh. Tak boleh. Dia orang kata apa, dia punya comradeship tu terlalu kuat. Maknanya kita sacrifice sikit kita punya orang kata apa, integrity tu kena sacrifice juga. Saya pernah sekali teringat pergi check bag kawan-kawan sekolah. Check cikgu suruh Pak Leh suruh pergi check bag sekolah buat surprise. Jumpa kawan budak band seorang Marlboro dalam bag. Hari ni baru nak cerita lah kisah sebenar integriti tercalar lah waktu jadi prefect dulu. So pipi buka bag tengok dalam buku elok je Marlboro dalam tu. Lepas tu kita jadi serba salah, nak angkat kepala tak boleh, nak tunduk duk keras dekat tangan dalam bag tu. Duk tengok tu budak band ni mata dah merah dah, memang tahu dah dia kena dah. Lepas tu main dengan comradeship-nya pasal ni satu yang tak bagus lah. Walaupun comradeship tapi tak bagus, melindungi benda yang tak baik. Abang kat cikgu tak ada apa cikgu, semua clear. Nasib baik masa tu tak jumpa golif. Kalau jumpa golif dia kata cikgu lama rokok pun tu. So pengalaman tu lah. Dan satu lagi hampir juga pengalaman peribadi saya lepas main band. Band tu masih duk gila lagi. Buka pula band ni, band Kugiran, kumpulan gitar rancak. Combo. Dengan beberapa orang kawan-kawan lah, termasuk kalau masih ingat seorang nama Saiful, Pun Maniam, orang panggil Pun Maniam. Pun Maniam, Saiful, apa semua 2-3 orang lagi. Kami buka band pula. Band ni pula band lama, band tua.
Nama band ni dulu Bintang Utara. Dibuat oleh Razal Pati. Hampa buka di mana, Fadil? Hampa buka di mana Lorong masa Syarif. tu? Lorong ya. Syarif. So, jadi bila band Razal Pati tu, dulu Bintang Utara ni nama pun klasik, Razal Pati. So, jadi bila band tu dah lama terbengkalai, kami ambil main balik, kutip-kutip balik. Buat band balik, lepas tu Alhamdulillah lah, orang kata apa, punya seronok pengalaman daripada college band, bawa ke band tu pula. Pi buat rakaman di RTM Pulau Pinang tahun 80-an tu. Satu studio dengan kumpulan Sweet September. Satu tak boleh lupa lah tu, satu kumpulan, satu studio sama dengan Sweet September. Mereka program awal sikit, kami program lambat sikit. Jadi itu achievement daripada segi budak-budak muzik terlibat. Kita dulu kan kutip-kutip barang-barang dalam bilik band tu, buat apa yang patut, mana yang ada. Kami pop drum tu sampai huih ya, sampai orang kata huih lah tu satu yang ada pun. Jadi tu antara beberapa pengalaman yang saya tengok seronok. Tapi dia sorry pada dia sama macam dengan Syed Ihsan Tapa kan. Syed Ihsan Tapa Syed Batam. Depa masa bila ada Jamboree Scout ni, depa pergi main tau. Depa pergi main almost every Jamboree Scout yang ada di Kedah tu. Depa punya sijil depa ni dekat 1 inci daripada penuh depa simpan sijil. Dia kan ni daripada band lah kan, pengalaman daripada band tu actually yang dia bawa. Lepas tu kan bila ada Jamboree kan, so dia pergi main rupanya. Itu which is a good thing lah. Satu lagi selain daripada comradeship band ni, saya tengok hubungan baik antara senior yang kita tak kenal pun. Ada setengah senior band yang saya tak kenal pun, tapi bila kita sebut band college dia punya aura dia tu, dia punya chemistry tu very strong. Dia cepat, dia boleh cepat. Bila Habak kata band yang walaupun kita tak kenal, dia punya spirit tu begitu tinggi sekali lah dengan budak-budak band ni. Seronok tengok. Even masa Kim Fong meninggal tu pun saya tak masuk band lagi. Tapi enough lah untuk bagi kita rasa macam family jugalah. Walaupun different keturunan pun kita rasa macam family juga dengan orang kata apa, dengan dengar dia lemah kan kalau tak salah kan. Lemah. Dia lemah dan sebagainya. Jadi satu big issue lah pada college pada waktu tu bila budak band meninggal. Jadi pada saya, aura budak-budak band ni, cikgu ingat lah. Yang cikgu tak suka pun ingat, cikgu yang suka pun ingat. Lebih-lebih lagi cikgu yang tak suka lah, memang dia pun ingat lah budak band ni. So the thing macam Tan Sri biasa cakap, Kim Fong ni bila dia meninggal, parent dia minta dia orang simpan dia punya mayat dia tu dengan pakaian band tu. Itu dia punya passion lah, kesungguhan dia dalam betul. Kita belarak almost paruh halus start tu, kita belarak tu. Tengah mati betul. Ustaz punya menyumpah tau. Ustaz mana haram. Mana kita tahu zaman tu kita budak-budak sekolah, orang suruh main, kita main lah. Itu yang kita kata comradeship ni kan. Comradeship. Betul. Lagi satu, orang lupa, bahagian itulah yang mengajak kita mengenali orang lain. Macam contoh Kim Fong bukan orang Islam, tapi memang ustaz marah kita. Tapi bagi kita, bila kita expose dengan benda-benda macam tu, comradeship ni kita akan dapat faham budaya orang lain dan kita akan hormat orang. Kita tak mudah untuk pandang rendah pada orang lain, kepercayaan orang lain dan sebagainya. Jadi saya rasa band banyak mengajak kita kepada benda-benda macam tu lah, benda-benda yang baik ni lah. Yang buruk tu saya cerita lah. Right. So Fazil, kalau kita tengok kadang-kadang kita dalam perjalanan kehidupan kita ni, we have to learn to accept people that is not the same as us. Different culture, different faith, different religion kan. Then baru kita boleh jadi orang kata multicultural society. Kalau kita do push other people away, sampai bila kita tak akan dapat multicultural? Betul. Berbalik kepada perspektif sepintas lalu dalam college band, dalam banyak band members, siapa yang Bro Fazil tak dapat lupakan? Of course lah, dalam banyak yang ada
orang-orang yang ada depan saya adalah Pat, Badri, ni antara orang-orang yang memang bukan cerita pasal kita kebetulan bervideo ni, tetapi dalam band kita kadang-kadang kita di kalangan kita pun kadang manusia kan, kita ada chemistry, kita boleh get along. Orang ni bukan terkesan asalnya dengan orang lain tak boleh get along. Kita boleh get along dengan orang kata boleh melawak, boleh huha-huha dan sebagainya. Of course lah yang kawan-kawan lain yang seangkatan pun sama juga, tapi memang banyak yang kita tak lupa lah kawan-kawan kita. Jadi contohnya walaupun mungkin tak begitu close, Man Siam, nama-nama yang very familiar, Man Siam, apa nama, orang kata Man Siam ni kalau dalam band ni, sebut je Man Siam, orang kenal lah Man Siam tu. Kita ni belum tentu orang kenal lagi, tapi kalau kata Man Siam semua orang kenal. Orang kenal. Sebab tak tahu macam mana dia punya, orang kata apa, dia punya aura dengan band tu, macam orang kata apa, tak boleh dipisahkan. Lepas tu dia pergi ke Asma pula, kan, mengajak Asma ke apa dan sebagainya. Aura band tu memang sinonim dengan si kawan kita Man Siam ni. Dan satu yang saya teringat semalam, duk gelak, duk baca, duk tengok baca, duk parti daripada jauh ya. Kita ingat masa Sultan Kedah dulu, hari ucapan mesti ada main fanfare kalau ingat. Trumpet, main fanfare. Sebenarnya protokol wise tu tak betul tu. Fanfare tu untuk agung ya sebenarnya, bukan untuk Sultan. Kita main lah. Tapi budak kolej pantai semacam. Mereka main fanfare juga, Sultan Kedah pun seronok. Lepas tu sekali saya ingat budak Asma pun masa hari ucapan nak main fanfare juga. Teringat lagi saya pergi sekolah Asma, ajak mereka main fanfare. So jadi dan ajak mereka jadi fanfare masa tu. Kalau sekolah Asma panggil pergi, habis riang lah. Orang kata pergi mengajak mereka mengajak main fanfare. Masa tu pun kita tahu dekat sekolah Asma tu siapa duk berkawan sampai lah jadi orang kata bertahun nak kahwin kan. Naik biskut chopper tak boleh masuk sekolah, lalu depan sekolah pun jadi ya. Ambil angin lah. Balik rumah boleh pergi ikut jalan bus stand lama tu, sanggup pusing kot Asma pergi kot no. Aduh. Tapi yang ni heran ni, Kolej Sultan Abdul Hamid dia dengan Sultanah Asma ni dia macam magnet tau. Dia ada macam magnet. Betul. Cuma betul. hanya yang terpilih saja boleh hidup sampai ketua. Yang itu tak mau komen lah, lagi ada yang terluka. Kita interview pasal band ni tu yang tunggu dia. Right. So kita balik Kemudian. Okay. Satu perspektif daripada apa ni Bro Fadil bila saya sebut nama orang ni, I nak you sort of bagi perspektif apa ni apa yang kita you terfikir, sebab kita ada balance about 10 minutes left sebelum Zoom tutup. Okay. So Mr. K. Ramachandran, mendiang K. Ramachandran. Seorang yang very committed, seorang cikgu yang very supportive, seorang yang sangat berdisiplin, pancaragam akan bangun semua bila dia datang dan sebagainya, mengajar kita untuk menjadi seorang manusia yang menghormati orang tua, hormat guru, dan hormat orang yang bagi komitmen pada kita. So beliau ni kalau ikut daripada Cikgu Jalil, mendiang K. Ramachandran ni dia daripada Boys Brigade Penang. Dan baru ni bila saya bersama dengan Tan Sri pun baru kita tahu Mr. Ramachandran ni memang boleh main bugle dan juga drum. Atau dia punya expertise. Hak lain semua dia tak boleh. Saya anggap Mr. Rama ni sebagai father to college band lah. Bapa kepada college band lah. I mean, mungkin ada orang lain lagi yang kita tak tahu, tapi bagi saya secara peribadi layak untuk digelar bapa pancaragam Sultan Abdul Hamid College. Actually ada lagi lah, apa ni Cikgu Murad, apa ni. Ada, betul. Kan? Tapi saya setuju lah dengan Fadil. Saya setuju dengan Fadil. Yes, right. So, apa yang saya nak kata ni memang the glory should be given to him, Mr. Rama. Masa bas terkandas masa pergi derma tu, dia drive all the way sampai turun tu, dia mencari budak-budak band, right? So, dia memang komitmen lah, sebab tu lah very committed. saudara Pak Tuan Syed Abdul Rahman kita
letak logo Gold Leaf dalam grup WhatsApp College Band tu. Betul. Tak, pada saya macam ni lah, kita acknowledge Cikgu Murad, Cikgu Jalil dan sebagainya, semua yang contribute. Tetapi Pak Rama ni dia ada satu kelebihan dia yang dikatakan macam tu lah, dia sanggup bersusah payah. Fatherly figure. Nah, bukan hanya setakat komitmen untuk pencaragam, tetapi individually pun secara it's a fatherly figure lah pada kita. Selain daripada seorang cikgu, dia juga adalah orang kata father figure lah, macam very fatherly, ambil berat tentang pelajar-pelajar dan sebagainya. Jadi bagi saya dia memang ada seorang tokoh lah. Pandangan kita ni kesuntukan masa, so we will just go around. Mula dengan Bro Fadil dulu, sum up of what you have to say about sepintas lalu dalam brass band College Sultan Abdul Hamid. Alhamdulillah, saya sebenarnya bersyukur kerana telah terpilih jugalah untuk masuk pencaragam walaupun sekejap. Tetapi bagi saya pencaragam college ini adalah sebuah pasukan legend lah di Sultan Abdul Hamid College, selain daripada pasukan pegawai kadet, army kadet, polis kadet dan sebagainya. Tapi pasukan pencaragam ni unik dari pelbagai segi lah. Daripada segi comradeship-nya, dari segi kebolehan kita belajar dalam keadaan terkapai-kapai, tak ada guru mengajar. Mana ada orang main trumpet pakai 10, 12, 13, 23, 12. Tapi yang menariknya saya nak tambah sikit walaupun suntuk, yang ni terlupa nak cerita. Hebatnya budak-budak band college ni belajar main pencaragam. Orang pakai note 1, 2, 3 tu sama dengan yang Cina punya notation tu, do re mi tu. Tetapi kita 1, 2, 3 ni untuk trumpet punya valve. Itu satu. Itu kemudian yang bestnya dah baca 1, 2, 3, maknanya dalam otak dia kena tahu lagu tu, kalau tidak dia tak boleh hit the right note. Kalau baca note, kalau main E lah, kalau C lah, D lah, tapi kita kena tahu lagu. Lepas tu baru tekan valve tu. Kalau main trumpet baru boleh jadi. So, jadi memang budak college memang hebat lah. Dah lah arranger sendiri, cipta lagu sendiri, baca note 1, 2, 3. Kemudian kita masih boleh. Jadi bagi saya pengalaman tu tak akan dapat saya lupakan. Kita memang mengaku orang kata kita nakai, tetapi nakai kita bersebab. Ini kata Tan Sri Badri tadi, pandai orang akademik dia cakap. Nakai bersebab. Tetapi pada saat sama saya nak bagi mesej ni juga, bukanlah band ni yang merosakkan kita atau sebagainya, tetapi kalau kita lihat dari segi yang positif, dia membina kita sebagai seorang manusia yang sedang membina, yang sedang membesar. Dan pada masa yang sama, later sometimes kita ni manusia late bloomer. Kita mungkin di peringkat awal ni kita tak berjaya macam orang lain lah, macam nerds lah. Mungkin kelas Science 1, Science 2 yang hebat-hebat. Tetapi bagi saya dalam kehidupan ni, kita tak boleh ukur orang daripada peringkat tu. Manusia ni kadang-kadang dia lambat sikit. Late bloomers lah, istilahnya adalah late bloomers. Macam Einstein sendiri pun bukan cerdik sangat. Tak cerdik pun, PAS pun cukup-cukup makan je. 2.0 je kalau CGPA. Tetapi akhirnya menjadi saintis yang begitu hebat. Jadi budak-budak band ni pun kebanyakannya begitu. Peringkat awal bila main muzik ni, minda dia tu terbentuk. Lepas tu bila dia meningkat usia dia tu, dia reflect balik apa yang dia buat masa dalam band tu untuk jadi orang yang kreatif dalam khidmatan dia. Yang tu saya katakan character development. Character development, correct. Very true. Band contribute a lot kita dalam perjalanan kehidupan kita. So betul. Saya ambil kesempatan ni nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bro Fadil kita yang sudi untuk diwawancara melalui Zoom, dan juga kepada Tan Sri Ahmad Badri Zahir ni yang sudi saya invite dia juga nak bagi ramai sikit kita punya sesi. Jadi insyaAllah harapan kita the next step is dia orang tu berbincang tentang nak buat reunion. So hopefully insyaAllah lah dia benda ni akan di materialize kan. Jadi Tan Sri, anything to add in? No, I think I've said what I've said. Cuma itulah. One for all and all for one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.